Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu pendedahan yang amat dahsyat. Ini satu pendedahan yang sangat-sangat mengejutkan. Akan ada satu pakatan baru kah yang akan berlaku. Disebut sebagai langkah London. Wow. Siapa yang bakal bersama di dalam langkah London ini? Ini berikutan ada gambar. Ada gambar yang tertular menunjukkan mungkin ada langkah London. Tetapi rupa-rupanya tidak ada langkah London, atau ada, belum tahu. Negara Malaysia, politik negara Malaysia selalu bermula dengan kabar angin. Kita tidak dapat nafikan itu, kabar angin, kabar angin. Tak akan ada langkah-langkah lagi. Saya tak setuju dengan langkah-langkah. Langkah London, pintu sentiasa terbuka. Itu pendedahan Hamzah Zainuddin yang mengulas Pakatan Baru. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin Pakatan Baru. What? Aduh, di mana kestabilan politik Malaysia ini? Apa jadi dengan politik Malaysia? Dah buat PRU 15, masih lagi begitu. PRU 14 dah siap tukar Perdana Menteri dalam masa 3 tahun. Berapa Perdana Menteri Malaysia? Aduh, pening. Janganlah, saya harap jangan. Saya fikir yang di Pertuan Agong perlu bertindak sudah ini. Katakan begini lagi. Aduh. Gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan Barisan Nasional yang pengerusinya itu Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukannya Perikatan Nasional selepas pilihan raya umum lalu mengakibatkan kebuntuan politik. Katanya, pintu sentiasa terbuka. Menjawab soalan mengenai Perikatan Nasional membuat kemunculan semula di peringkat kerajaan persekutuan dengan sekutu yang baru. Wow, ada sekutu baru. Menurut BH Online, Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu berucap pada siri ceramah Kelab Concord. Kelab Concord ialah forum mengenai isu semasa oleh penceramah terpilih yang dimulakan oleh wartawan veteran. Berkongsi ramalannya mengenai pilihan raya negeri akan datang, Hamzah berkata Perikatan Nasional akan menawan Selangor yang berada di bawah kawalan Pakatan Harapan sejak 2008. Bagi Negeri Sembilan yang dikuasai PH, Hamzah berkata peluang pertandingan pula adalah 50-50. Bagaimanapun, Hamzah Zainuddin mengakui kekuatan DAP di Pulau Pinang dan percaya negeri itu akan kekal dalam kawalannya. Dalam perkembangan berkaitan, dia menjangkakan Perikatan Nasional akan mengekalkan penguasaannya di Kedah, di Kelantan dan juga di Terengganu. Mengenai soalan kerjasama dengan Barisan Nasional, Hamzah mengelak daripada menyifatkan ini sebagai lembaran baru muafakat nasional. Bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata, jika Pakatan Baru ini menjadi kenyataan, pemimpin pakatan masing-masing mesti bersetuju dengannya. Kerjasama ini perlu menjadi satu dasar yang dipersetujui semua pemimpin parti, Bersatu PAS dan juga UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama. Ini katanya. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita, katanya lagi. Dia juga menegaskan asas pakatan ini akan memastikan kepentingan semua kaum. Hamzah juga berkongsi pendapatnya tentang bekas parti UMNO-nya yang mengalami kemunduran terbesar dalam pilihan raya umum ke-15. UMNO perlukan kerjasama baru untuk parti itu membuat pembaruan, katanya. Jelas Hamzah lagi, UMNO memerlukan pembaruan besar-besaran atau berisiko ditolak sepenuhnya oleh rakyat. Kenyataan Hamzah itu susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digambar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Saya banggang. Saya tak setuju. Bukan sebab saya suka, saya sokong Pakatan Harapan, tidak. Tapi sebab saya sudah bosan dengan politik tumbang menumbang ini. Takkan
Janganlah belum sampai setahun dah tumbang lagi. Aduh, apa sebenarnya yang terjadi nih? Janganlah bikin malu negara. Bikin malu negara kalau begini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tahukah Anda apa maksud GLC dan juga swasta? Ada seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional ini betul-betul dia tak tahu agaknya Perikatan Nasional. Dia ini MP Perikatan Nasional, agaknya dia tidak tahu GLC dan swasta. Luculah. Macam mana ahli parlimen ni, ahli parlimen Ketereh, ahli parlimen Ketereh yang terbaru ini, yang baru sekali jadi ahli parlimen, tiba-tiba cuba untuk hentam Anwar Ibrahim, tapi sendiri dia malu. Sendiri dia malu. Kesianlah ahli parlimen PN ini. Cerdiklah sikit kalau nak bangkang tu, kata Sabudin Husin. Seolah-olah dia sangat-sangat cerdik, dia pandai membangkang dan sebagainya. Seolah-olah satu isu yang besar, seolah-olah dia hebat lah, dia tahu, dia ungkit semua, dia cuba untuk kata jijik lah. Jijik perbuatan Anwar ini dia kata. Tapi rupa-rupanya dia sendiri kena balik. Seolah-olah dia tahu isu besar seorang pemimpin Perikatan Nasional, kononnya dia mempersoalkan lantikan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, iaitu Faras Wopa Salvador, yang dilantik sebagai pengurusi 7-Eleven Malaysia Holding. Tapi yang lucunya, dia tidak tahu kah? Kesianlah, hoi, kesianlah kamu ni. Kalau ia pun nak bangkang, jadilah pembangkang yang cerdik sikit. Janganlah tunjuk sangat yang kamu itu pembangkang yang tak bijak. Janganlah sampai ketara sangat kamu itu tak tahu apa-apa. Saya pun tidak tahu macam mana boleh jadi MP. Benda ni pun tidak tahu. Ini basic of pembangkang. Basic pembangkang perlu ada fakta. Nak lawan dasar kerajaan perlu ada fakta. Bukan sendiri kena, malu sendiri pula. Ini tidak. Semua benda nak dibangkang. Dan pula dikaitkan, cuba pula dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi faktanya langsung ke laut. Buat malu je pada pembangkang. Aduh, lebih baik dia minta maaf lah kepada Anwar Ibrahim. Lebih baik dia minta maaf kepada Anwar Ibrahim. Sebab yang dia bangkang ni langsung tak ada kena mengena. Kamu tahu tak, wahai pembangkang dari Ketereh? Kamu tahu tak apa masalahnya Faras dilantik sebagai pengurus 7-Eleven? Kamu coba beritahu apa masalah dia. Yang dia dilantik ini sebuah syarikat swasta, cik. Pakcik. Oh, pakcik. Yang dia dilantik ini syarikat swasta. Tiada mengena dengan kerajaan. Jadi apa masalah dia? Luculah kamu nih, pakcik. Syarikat tersebut bukan juga sebuah GLC atau syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan. Yang melantik Faras itu syarikat terbabit dan bukan Anwar Ibrahim. Jadi kenapa Anwar juga yang salah? Aduh, Anwar juga yang salah. Yang melantik Faras itu syarikat terbabit, syarikat 7-Eleven, bukan kerajaan. Lain kalau GLC. Ini bukan GLC, pakcik. Lain kali baca dulu. Aduh, ini sekarang memalukan MP saja. Nanti seluruh dunia tahu MP Malaysia ini tak cerdik. Main sembarang bangkang saja. Lebih daripada itu, Faras juga tiada apa-apa jawatan dalam PKR dan tidak lagi bekerja dengan Anwar. Jadi kenapa kaitkan dia dengan Anwar? Jadi apa salahnya? Di mana salahnya Anwar dalam hal ini? Coba beritahu. Kalau tak ada salah Anwar, kamu bagus pergi minta maaf kepada Anwar lah. Nanti bikin malu saja. Seluruh dunia tahu nih, seluruh dunia nampak, baca. Jadi mana salah Anwar dalam hal ini, dan di mana dia tak bolehnya syarikat tersebut mau melantik Faras? Kenapa syarikat 7-Eleven tidak boleh lantik dia? Ataupun si Clear nih sebenarnya. Si Clear nih, dia ingat rupa-rupanya 7-Eleven ni GLC ke? Aduh, pergilah baca buku semula. Ataupun kalau tak tahu sangat, kecualilah pegawai-pegawai kamu pun tak bijak juga. Mungkin pegawai bagi pendapat yang sama. Jadi kalau ada pegawai-pegawai, sebelum buat kenyataan, tanya pegawai dulu, GLC itu macam mana? 7-Eleven itu GLC kah? Tanya dulu, nanti malu sendiri susah, kesian. Kepada Clear yang baru jadi ahli parlimen,
Berada pula dalam parti pembangkang, belajarlah jadi pembangkang yang berwibawa dengan membuat kerja rumah terlebih dahulu sebelum berkata-kata, kata Sabudin Husin. Yang paling siok penutup dia, aku sangat suka lah, masuk dalam hati. Dia kata, janganlah buat semua benda hendak dibangkang. Itu bukan pembangkang namanya, itu pembangang, kata Sabudin Husin. Kita jumpa lagi, bye-bye.